Selamat pagi dan salam sejahtera pada penonton-penonton Rampai Pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum, selamat pagi kami ucapkan kepada semua penonton Rampai Pagi, dan kami juga ingin mengambil kesempatan peluang ini, rezeki hari ini Auda, kita dipertemukan dan ingin mengucapkan kepada bis kita selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Pertemuan kita hari ini Auda diberikan rezeki kesihatan tubuh badan, kesihatan mental kita ni, kesihatan dari segi apa-apa sajalah dalam hidup ini kan Atulah, dan betul. juga diberikan juga peluang waktu untuk tani bersama bersua di hari yang cukup istimewa hari ini. Pertemuan kita Auda sedar tak sedar kita telah pun melangkah ke lembaran ke-10 untuk bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 28 hari bulan Mei tahun 2026 Masihi di hari Khamis hari ini, dan kami daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kerana bis kita memilih Rampai Pagi sebagai teman Auda, teman santapan Aidiladha Auda untuk tahun ini. Auda menyaksikan Rampai Pagi bersama dengan saya Dini Idris. Dan saya Nurhaitul Fazila binti Haji Andam, insyaAllah ya. Menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini, insyaAllah kita akan terus bersama sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Ada pengisian yang akan kita bawakan, dan juga Alhamdulillah kalau Ketani ya, tadi Ketani sama-sama menyaksikan adanya siaran langsung bagi sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha, dan juga diselajurkan adanya majlis ya. Majlis ibadah korban sunat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Ma'adallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kharibuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Salehah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat baginda bagi tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah telah pun kami bawakan secara langsung kan, rasanya pada masa ini pun bis kita untuk hari ini hari yang cukup istimewa, mengambil kesempatan ya kan untuk berkumpul bersama ahli keluarga bis kita. Itu merupakan satu rezeki sebenarnya Auda. Kita sebagai umat Islam diberikan bukan hanya satu tapi dua hari raya kan Atul. Kita menyambut Hari Aidilfitri dan juga menyambut Hari Raya Aidiladha. Bukan hanya untuk dapat berkumpul semata-mata, tapi kita mengambil peluang untuk mengakrabkan lagi silaturahmi kita ni dengan adik-beradik kita ni, dengan saudara kita ni, dan juga mengambil peluang untuk berkumpul bersama. Maklumlah kan Atul dan juga ada penonton di atas kesibukan rutinitas kita seharian bekerja dan sebagainya. Betul. Hari ini kebanyakan kita ni tidak bertugas kan Atul, terutamanya yang bekerja bertugas dengan sektor kerajaan. Hari ini memang cuti awam, jadi banyaklah habis kita mengambil peluang untuk berkumpul bersama-sama, melakukan rumah terbuka dan juga menanti kehadiran rakan-rakan dan juga saudara mara bis kita, adik-beradik bis kita untuk datang ke rumah meraihkan Hari Raya Aidiladha yang cukup istimewa untuk tahun ini. Betul, dan rasanya ya daripada awal pagi ini hinggalah nanti malam memang ada acara sambutan Hari Raya Aidiladha akan diadakan, dan juga bila kita berkumpul bersama ahli keluarga kita, jadi kita ni akan nyorang kita ni mengimbas kembali mungkin saja bercerita mengenai dengan nostalgia yang dulu-dulunya mengenai dengan ibadah korban ini. Kalau dulu pengertian kita ni lain ataupun pandangan kita ni lain, mungkin dengan adanya ilmu yang kita ni perolehi, adanya tambahan-tambahan ilmu itulah yang kita kongsikan bersama ahli keluarga kita. Apa sebenarnya ibadah korban ini, dan bagaimana sebenarnya kita merasakan Hari Raya Aidiladha. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan lagi. Tapi sebelum itu kita akan bawakan dulu bacaan surah Al-Fatihah Auda. Jangan ke mana-mana. Kami akan bawakan juga waktu-waktu sembahyang untuk pengetahuan bersama. Tapi jangan ke mana-mana. Selepas itu kami akan bersama lagi dengan bis kita
akan mengongsikan apa dia di antara intisari ataupun pengisian rampai pagi untuk hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 28 hari bulan Mei tahun 2026 hari Khamis hari ini, hari yang cukup istimewa kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Baik, kita dimulakan bacaan surah Al-Fatihah dan kita akan kembali selepas ini nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita membawa kabar bis kita waktu-waktu sembahyang bagi negara kita ini, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini sebagai peringatan mesra lah lagi di awal pagi ni kan Atul. Hari ini Auda kita telah pun berada di 10 hari bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 28 hari bulan Mei tahun 2026. Jadi kita akan membawakan berita jam 9 pada bis kita semua nanti. Tapi sebelum itu apa kata kita kongsikan dulu apa dia di antara pengisian rampai pagi yang akan menemui bis kita untuk edisinya pada hari ini Atul. Dan kalau nanti berita akan dapat kita ikuti seperti biasa 9 pagi nanti. Dan selepas berita kita ni ada satu package program yang akan kita bawakan iaitu Aidiladha erti pengorbanan. Kalau tadi cakap pasal pengorbanan ni memang banyak dan meluas. Dan hari ini kita ni ada segmen perkhidmatan agama yang akan membawa tajuk. Tajuknya untuk hari ini Auda mendaulatkan tulisan Jawi. Ada infografiknya akan kami bawakan kepada bis kita sebentar saja lagi Auda. Ini dia mendaulatkan tulisan Jawi dan insya-Allah narasumber yang akan kita jemput ke studio nanti sama-sama memberigakan mengenai dengan perkara ini Yang Mulia Abdul Rahman bin Haji Ajak merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turat Kupu SB. Jadi akan bersama bis kita semua insya-Allah dengan izin Allah Auda 9.30 pagi nanti akan sama-sama menyerikan pagi Hari Raya Aidiladha bis kita semua. Jadi antara pengisian yang kita bawakan, semoga dengan pengisian ini kita mendapatkan ilmu dan juga dapat manfaatnya kepada kita ni semua, khususnya bagi audio yang menyaksikan rampai pagi pada hari ini. Tapi jangan lupa ya, package program kita ni Aidiladha erti pengorbanan. Kalau kita ni lihat pengorbanan ni sebenarnya banyak. Tapi salah satunya di antaranya lah, di antaranya pengorbanan bukan saja daripada segi harta tetapi juga daripada segi masa kita ni, tenaga, ego dan juga kepentingan diri. Kalau rasa-rasanya katanya tu ada rasa ego tadi boleh korbankanlah. Mungkin dikurang-kurangkanlah dan sebagainya untuk melatih diri kita ni. Betul. Dan juga untuk mementingkan diri kita ni sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita ni mungkin dah terasa, mungkin orang lain akan terasa. Jadi sebenarnya banyak hikmah pelajaran yang tadi boleh perolehi semasa Hari Raya Aidiladha hari ini. Betul, nanti akan kita kongsikan lagi. Tapi sebentar lagi Auda, kami akan membawakan berita jam 9 dan ke mana-mana kami akan kembali selepas berita Hanya Rampai Pagi. Inspirasi Pagi Auda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyembelih binatang korban sama ada korban wajib atau korban sunat. Semuanya itu adalah bukti ketaatan yang sangat bermakna. Allah tidak akan mensia-siakannya. Kebah Dulia Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidil Adha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Aidil Adha titah baginda adalah syiar agung agama Islam kerana ia merujuk kepada peristiwa besar dua beranak menunaikan perintah Allah sekalipun perintah itu sangat berat untuk dilaksanakan. Dua beranak tersebut ialah Nabi Ibrahim dan putra baginda Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka diuji oleh Allah untuk Nabi Ibrahim menyembelih putra baginda Nabi Ismail. Dalam surah As-Safat ayat 102, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Nabi Ismail, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Menjawab Ismail, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. Insya-Allah, ayah akan mendapati saya daripada orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian gambaran yang sangat mengharukan bagaimana patuhnya dua beranak ini menjunjung titah perintah Allah. Ini adalah pengajaran sepanjang zaman untuk kita umat Islam. Ia bukan untuk dibaca semata-mata, tetapi inti partinya adalah untuk diambil sebagai tauladan. Baginda bertitah di antara tauladan yang disuruh umat Islam membuatnya ialah dengan menyembelih binatang korban. Sama ada korban wajib atau korban sunat. Semuanya itu adalah bukti ketaatan yang sangat bermakna. Allah tidak akan mensia-siakannya. Oleh itu, bagi siapa yang mampu, marilah kita sama-sama melakukan korban untuk meraih ganjaran pahala di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat yang penuh berkat ini, beta dengan ingatan tulus ikhlas turut mendoakan para jemaah haji kita yang sedang berada di tanah suci. Semoga mereka berada dalam keadaan yang serba mengizinkan sehingga dapat menunaikan ibadat dengan lancar dan sempurna serta beroleh haji yang mabrur. Pada mengakhiri titah Kebah Dulia Maha Mulia mendoakan semoga seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam dalam sihat afiat. Untuk mengakhiri perutusan ini, beta dan keluarga beta dengan tulus ikhlas serta sukacita mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di mana sahaja mereka berada. Dengan iringan doa, semoga kita semua
berada dalam sihat afiat, riang gembira, murah rezeki, dapat menunaikan ibadat dengan khusyuk dan tawaduk untuk mendapatkan reda Allah dan keberkatan daripadanya. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Adi Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk Baginda menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha di Jami' Asri Hassanah Bolkiah Kampung Kiarong. Berangkat sama Paduka Nakda dan Adinda Baginda. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setiadi Raja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang Berhormat Pihin Udara Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri-Menteri Kabinet. Untuk diperkenankan dan juga untuk diperjuangkan lagi di bumi Brunei Darussalam, paduan kasih sayang dalam masyarakat Islam. Seperti mana yang kita saksikan pada ketika ini di negara kita. Sembahyang sunat Aidiladha diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Laporan lanjut keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha dan Majlis Ibadah Korban Sunat Baginda dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat Baginda sempena Hari Raya Aidiladha akan dapat diikuti dalam berita TV seterusnya. Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Raya Aidiladha hari ini dengan laungan takbir bergema malam tadi di semua masjid surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hassanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Allahu Akbar, Hadirin Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami' Asri Hassanah Bolkiah Kampung Kiarong. Acara diserikan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sofian, penolong pegawai perkembangan agama dari Pusat Dakwah Islamia. Negara-negara ahli Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia (EBWHO) menghadiri mesyuarat Lembaga Eksekutif sesi ke-159 yang berlangsung di Geneva, Switzerland baru-baru ini. Mesyuarat Lembaga Eksekutif kali ini membincangkan pelbagai perkara termasuk hasil Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79, laporan Jawatankuasa Program, Belanjawan dan Pentadbiran Lembaga Eksekutif, laporan Jawatankuasa Tetap, Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tidak Balas Kecemasan Kesihatan serta isu-isu berkaitan pengurusan, takbir urus dan kawangan. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Dr. Daeng Hajah Rafidah binti Haji Garif, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan.
Pameran konservasi warisan terpelihara antara wadah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan bahan koleksi muzium serta nilai sejarah, budaya dan identiti yang terkandung dalam artifak warisan diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Pameran berlangsung sehingga 18 Jun. Selain mengetengahkan pelbagai jenis artifak, pameran menampilkan asas pemeliharaan termasuk proses dokumentasi serta penggunaan peralatan khas dalam memastikan bahan koleksi terpelihara. Dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan informatif, pameran meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara warisan budaya negara. Bahan-bahan artifak yang dipamerkan bukan sahaja mempunyai nilai sejarah dan estetika, malah menjadi bukti identiti, budaya dan tamadun masyarakat yang perlu dipelihara sebagai rujukan generasi penerus. $80 pengusaha tempatan dan syarikat komersial menyertai Install YDC Glow Up 2026, jualan pop-up anjuran Pusat Pembangunan Belia Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Future Brands Group. Jualan selama 5 hari itu berlangsung sehingga Ahad ini di Hub Belia dan Sukan Stadium Negara Hasanah Bolkiah dari 12 tengah hari hingga 10 malam. Jualan memberi peluang kepada anak-anak tempatan untuk memajukan ekonomi di samping menjadi salah satu strategi memperkasa bakat tempatan dengan membuka ruang kepada penggiat kreatif dalam kalangan usahawan belia. Mengumpulkan komuniti dari ekonomi kreatif. So kami untuk edisi kali ini mengumpulkan makeup artist, orang dalam kesenian, lukis, pakaian dan sebagainya. So untuk event ini kami juga ada membuat bengkel untuk orang ramai. Support business yang home based and local, especially yang masih lagi barulah dalam bisnes. And then kami sudah menganjurkan acara ini selama 11 tahun, sejak 2014. Semoga event berjalan dengan lancar dan kami mendapat orang customer yang baru dan akan sentiasa merepeat order dari kami lah. Acara Fun Carnival menjadi platform kepada para peniaga tempatan memperkenalkan dan menjual produk-produk mereka yang terdiri daripada berbagai jenis makanan dan minuman serta pakaian dan barangan keperluan harian. Acara berlangsung di Kompleks Membeli Belah One City, Kampung Sungai Hancing. Diadakan bersempena cuti pada sekolahan, Fun Carnival dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad pukul 10 pagi hingga 10 malam. Acara ini turut disertai oleh 24 vendor yang menjual pelbagai jenis makanan, minuman dan produk-produk untuk para pengunjung. Selain itu juga ada terdapat 10 permainan karnival yang disediakan sesuai untuk semua peringkat umur bagi memeriahkan lagi acara kami di mana juga kami ada face painting dan free colouring corner. Pengumuman keputusan pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Ogos 2026 sesi akademik 2026-2027 untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA telah dikeluarkan. Pemohon bolehlah mengakses akaun HIKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HIKAS. Pemohon yang berjaya hendaklah menerima atau menolak tawaran sebelum 9 Jun pukul 4 petang. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan dan berhasrat untuk membuat rayuan, tarikh akhir untuk menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan ke IPTA adalah pada 3 Jun 2026 sebelum pukul 4 petang. Sebarang pertanyaan hubungi pentadbiran HIKAS.
Sukan saingan bola sepak Liga Konferensi UEFA musim 2025-2026 menutup tirainya awal pagi tadi dengan aksi kemuncak perlawanan akhir. Berlangsung di Red Bull Arena di Leipzig, Jerman, kelab Liga Perdana Inggeris Crystal Palace merangkul trofi Liga buat kali pertama dalam sejarah pasukan itu setelah menewaskan kelab Sepanyol Rayo Vallecano dengan keputusan 1-0. Crystal Palace secara automatik layak kesayangan Liga Eropah UEFA pada musim depan. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita bersama rakan-rakan penyiaran Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami. Dalam bulan Zulhijjah, seluruh umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha dan kita dituntut untuk membesarkannya dengan bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Di samping itu juga, antara ibadat yang sangat dituntut ialah melaksanakan ibadat korban bagi yang berkemampuan, iaitu berkorban dengan menyembelih binatang ternak seperti unta, kambing, kerbau atau lembu pada waktu yang tertentu. Terdapat hikmah di sebalik pensyariatan ibadat korban itu, antaranya: pertama, sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memupuk sikap pemedulian dan prihatin terhadap masyarakat. Ketiga, dapat mengasuh dan mendidik diri untuk bersikap sabar terhadap apa jua ujian. Keempat, dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Kelima, melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama memuasabah diri untuk memanfaatkan kelebihan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi melaksanakan ibadat korban. Semoga ibadat korban dan amal kebajikan yang dilakukan atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima serta mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami semua, seluruh warga kerja Rampai Pagi dan bis kita semua menyaksikan Rampai Pagi hari ini yang dibawakan secara langsung. Pertemuan kita hari ini ada 10 hari bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 28 hari bulan Mei tahun 2026 dan Hari Rampai Pagi diterajui oleh penerbit kita iaitu Haji Muhammad Daud Haji Khamis dan juga Nur Salwa Haji Muhammad Arif sebagai pembantu penerbitan. Di samping itu ramai lagi sebenarnya yang bertugas hari ini. Walaupun Hari Raya Aidil Adha, tapi kami tetap terus bertugas memberikan yang terbaik untuk bis kita. Rampai Pagi kami bawakan secara eksklusif untuk bis kita semua. Teman Auda untuk menemani Auda lah makan juadah Hari Raya Aidil Adha kan untuk pagi ini. Betul. Dan juga kita mengharapkan ya apapun yang akan kita laksanakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang kita rancang. Maklum saja tadi mengetahui sambutan Hari Raya Aidil Adha pada hari ini, jadi perancangan bis kita tentunya bermula daripada awal lagi. Jadi dengan adanya perancangan inilah yang akan memberikan kelancaran dan juga memudahkan apa jua urusan bis kita pada hari ini. Betul. Yang berkumpul bersama keluarga, alhamdulillah ini merupakan satu kesempatan dan juga mungkin bukan don hari ini. Sama siapa tahu kan? Sama. Dan juga apakah agaknya hidangan yang telah pun disajikan pada hari ini, pastinya namanya juga sambutan Hari Raya tetap macam Hari Raya sebelum ini. Betul. Kalau Atul selepas ni apa perancangan? Perancangan memang balik rumah lah dulu. Berayalah. InsyaAllah ada
ada sambutan, ada acara yang akan diadakan sebelah petang nanti. Tapi jadi ini antara persiapan-persiapan kita inilah apa yang akan dibawa untuk berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, itulah antara kesempatan kita ni berkumpul bersama keluarga. Betul. Kalau saya selepas habis sampai pagi akan balik kampung lah. Akan balik kampung, tapi bukan di sini ya. Apa tu? Balik kampungnya di mana? Bukan di sini. Balik kampung ke daerah Belair. Ke daerah Belair. Rasanya menyaksikan sampai pagi pun ramai ni saudara-saudara nenek menyaksikan akan balik kampung, akan balik ke rumah nenek selepas ini berkumpul bersama keluarga dan sudah pasti ada juadah yang terbayang-bayang sudah Neto. Rendang. Rendang dan kelupis yang khas dibuatlah oleh nenek. Jadi bertuahlah kalau petani masih lagi ada nenek yang boleh memasak dan sebagainya. Itu bukan satu rezeki ya. Kerana air tangan masakan orang tua petani ini ya masakan yang paling sedap. Tepat sekali. Walaupun ia seringkas manapun, ianya adalah masakan yang paling sedap. Jadi inilah antara momen dan juga peluang yang ada untuk petani. Kena ambil kan. Dan alhamdulillah juga seperti yang dikongsikan dalam berita tadi ada, di sini kami ingin memberitahu lagi sekali sama-sama memberikan maklumat ini mengenai dengan pengumuman keputusan pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Ogos tahun 2026 sebenarnya, maafkan saya, dari bagi sesi akademik 2026-2027 untuk institusi pengajian tinggi awam. Jadi ada infografiksnya ada, kami akan bawakan pada bis kita sebentar lagi. Infografiksnya sekarang tertera di kaca TV Auda. Jadi ini dia HIKAS kemasukan Ogos tahun 2026, sesi akademik 2026-2027. Jadi tarikh pengumumannya pada hari ini atau rasanya yang banyak yang menyaksikan kita ni hari ini mungkin ada membuat permohonan. Jadi cek permohonan bis kita semua adik-adik kita ni hari ini akan diumumkan pada pukul 9 pagi. Sudah pun sebenarnya ni atau pasti ada yang sudah mengukir senyuman lebar di muka kan. Aku dapat katanya. InsyaAllah. Tapi sekiranya ada yang Toto namanya nada, tapi ada tarikh akhir rayuan pada hari Rabu iaitu 3 Jun 2026 4 petang sehingga 4 petang ya, mungkin sehingga 4 petang. Jadi tarikh akhir menerima dan menolak tawaran pada hari Selasa iaitu 9 Jun 2026 sehingga 4 petang. Dan juga perlu diingatkan pada mereka yang ingin membuat rayuan, seperti dikongsikan tadi tarikh akhir adalah 3 Jun, tapi pastikan bis kita juga memenuhi kriteria dan syarat-syarat kemasukan atau kalau bis kita memenuhi, jadi bolehlah cuba nasib bis kita untuk membuat rayuan kan. Sudah pasti ada saja proses-proses yang akan dijalani lah kan. Untuk mungkin rezeki bis kita jua mungkin akan diterima masuk insya-Allah. Dan juga ya di Rampai Pagi ni kita ni ada package program. Kalau tadi sempat kata ni memberikan ya mengenai dengan Aidil Adha, arti pengorbanan. Jadi kalau kita ni kan bercakap mengenai dengan panjang lebar mengenai dengan arti pengorbanan ini, nanti insya-Allah ya bersama tetamu kita ni sedikit akan kita tanyakan. Kerana inilah masanya ya untuk bis kita khususnya ada penonton yang menyaksikan Rampai Pagi mengetahui. Tapi ada sebenarnya amalan-amalan sunat yang boleh kita ni lakukan ni semasa Aidil Adha ini. Adha, betul, tepat sekali. Ini dia infografiknya Auda kami bawakan kepada bis kita di antara amalan-amalan sunat yang boleh bis kita lakukan di Hari Raya Aidil Adha. Contohnya di sana ada 10 diberikan contoh yang Auda. Di antaranya adalah untuk berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Dan seterusnya mandi sebelum sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha, memakai pakaian yang cantik dan kemas, seterusnya lagi memakai wangi-wangian, tidak makan atau minum sehingga pulang pulang setelah selesai sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha. Okey, dan juga kita ni menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha dan mendengarkan khutbah. Satu lagi saling mendoakan sesama Muslim dengan kebaikan dan mengambil jalan pulang yang berbeza dengan jalan yang diambil ketika pergi ke masjid. Dan selain daripada itu menyembelih binatang korban. Ini yang lazimnya ya. Dan juga bersedekah. Jadi itu antara amalan-amalan sunat di Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah nanti ada lagi sedikit ilmu yang kita ni perolehi. Jadi kita ni akan tahu. Jadi bolehlah kita ni orang kita ni tambah lagi ilmu tu. Dan kita ni boleh kongsikan bersama ahli keluarga kita. Sekaligus ni orang kita ni berkumpul bersama keluarga pada hari ini. Kadang-kadang ada kemuskilan-kemuskilan. Dan kadang-kadang bukan saja kemuskilan, tiba-tiba ternyata boleh terlupa. Betul, tepat sekali. Dengan ada perkongsian itu, kita dapat mengingatkan sama-sama lah kan, untuk kami mengingatkan diri tadi sendiri dan juga kepada penonton Rampai Pagi dan seterusnya. Auda, kami ada satu yang istimewa, eksklusif kami bawakan untuk bis kita semua, penonton Rampai Pagi untuk hari ini. Satu package program dengan tajuknya untuk hari ini, Auda semua, Aidil Adha, erti pengorbanan. Apa kata kita saksikan package program ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton sekalian. Bersama saya Latifah Hanani dalam Rampai Pagi hari ini. Hari Raya Aidiladha bukan sahaja sinonim dengan ibadah korban, malah turut melambangkan pengorbanan, keikhlasan dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat Islam. Di negara Brunei Darussalam, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh masjid, kampung dan pihak berkaitan dalam memastikan pelancaran ibadah korban berjalan dengan lancar dan teratur. Untuk mengikuti dengan lebih dekat lagi, mari ikuti bersama. Ibadah korban mempunyai sejarah yang amat besar dalam Islam dan berkait rapat dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta anak baginda Nabi Ismail alaihissalam dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut menjadi lambang keikhlasan, ketaatan dan pengorbanan yang terus dihayati oleh umat Islam sehingga ke hari ini. Semangat inilah yang diterapkan dalam sambutan Hari Raya Aidiladha melalui pelaksanaan ibadah korban dan pengagihan daging kepada golongan yang memerlukan. Di negara Brunei Darussalam, pelbagai masjid dan kampung turut melaksanakan inisiatif bagi memastikan ibadah korban dapat dijalankan dengan lancar serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Antara usaha yang dilaksanakan termasuk pengurusan penyembelihan korban secara sistematik, pengagihan daging kepada penduduk kampung serta penglibatan para sukarelawan dalam membantu kelancaran aktiviti korban. Suasana bergotong royong dan kerjasama dalam kalangan masyarakat juga jelas mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan yang sentiasa dipupuk semasa sambutan Hari Raya Aidiladha. Alhamdulillah, masjid telah membukakan penyertaan kepada para jemaah dan penduduk kampung untuk menyertai ibadah korbanan ini. Iaitu dengan sama-sama menyertai dengan bahagiannya letak seperti mana yang kita sedia maklum, kalau seekor kerbau ataupun lembu ianya boleh disertai ataupun dijadikan 7 bahagian ataupun 7 orang sama-sama untuk meringankan letak. Kalau seekor kambing korbannya untuk seorang saja tu, seperti mana yang sudah dirancang, masjid insya-Allah akan mengadakan majlis ibadah korbannya juga insya-Allah kalau bukan hari pertama pada hari-hari tasyrik insya-Allah. Jadi seperti mana juga yang dicadangkan, insya-Allah masjid akan mengadakan majlis gotong royong ataupun melapah daging-daging korban ini di masjid dan akan diagihkanlah kepada mereka yang memerlukan seperti asnaf, fakir miskin, orang yang berkemampuan insya-Allah. Alhamdulillah, sambutan masyarakat mengenai ibadah korban adalah di tahap yang menggalakkan dan kami berharap di masa akan datang penduduk kampung dan juga jemaah akan terus aktif ikut dalam menyertai program acara berkebajikan ini. Antara cabaran-cabaran yang kami hadapi apabila mengadakan aktiviti ibadah korban adalah seperti bagi pengagihan daging tersebut kerana terdapat beberapa perkara yang perlu dijaga tentang cara pengagihannya supaya terjaga ia punya timbangannya. Harapan saya agar semua pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa saling tolong-menolong dalam melaksanakan ibadah korban ini. Ia bukan salah satu aktiviti, tapi ia juga ibadah yang bagi yang mampu untuk melaksanakan, laksanakanlah. Mudah-mudahan ada sokongan yang positif akan terus adalah insya-Allah.
Dalam masa yang sama, terdapat juga beberapa pihak dan perniagaan tempatan yang menyediakan perkhidmatan penyembelihan serta pengurusan korban bagi memudahkan orang ramai melaksanakan ibadah tersebut. Namun begitu, beberapa perkara turut perlu diberikan perhatian, termasuk aspek kebersihan, pengendalian haiwan korban, kemudahan tempat penyembelihan serta pematuhan kepada garis panduan dan syarat penyembelihan yang ditetapkan. Mengenai dengan proses penyembelihan tahun ini, mungkin dipersiapkan 3 bulan sebelum menjelang kurban ini akan datang, seperti mentraining melatih anak tempatan untuk memboning, membuka daging dan sebagainya lah. Mengenai dengan fasiliti yang persediaan di pusat penyembelihan ini banyak seperti mesin, pembaikan bahagian pizza supaya mestilah haruslah mencukupi untuk sebab tahun ini alhamdulillah pelanggan pun makin bertambah. Sebab itu fasiliti diperbesarkanlah, mengendalikan binatang hidup ini memang begitu sulitlah, terutama sekali cabarannya menyediakan permakanan ternakan untuk binatang kurban ini. Paksata kami mencari rumput ke sana kemari. InsyaAllah di masa akan datang syarikat ini akan lebih majulah ke depannya dan juga memberikan anak tempatan untuk bekerja di syarikat ini. Sambutan Hari Raya Aidil Adha bukan sahaja memberi peluang kepada umat Islam melaksanakan ibadah korban, malah turut menjadi platform dalam mengukuhkan semangat perpaduan, kerjasama dan sifat saling membantu dalam kalangan masyarakat. Ya Auda, alhamdulillah itulah dia antara suasana sambutan Hari Raya Aidil Adha serta pelaksanaan ibadah korban di negara Brunei Darussalam. Semoga semangat pengorbanan, kebersamaan dan keikhlasan ini akan terus dipupuk dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kerana terus setia bersama saya Latifah Anani dalam Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji yang cukup syaratnya, wajiblah pergi, fardu ain hukumnya, setiap pribadi wajib sekali seumur hidup. Siapa sudah cukup syarat-syaratnya, wajib baginya menunaikan. Kalau boleh jangan tangguh-tangguh lagi, segeralah menunaikannya. Siapa mencuaikannya, sama ada mati macam Nasrani atau Yahudi.
Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi bersama Rampai Pagi yang bawakan secara langsung sebagai santapan minda Auda menemani dan juga menemani sarapan Auda lah kan untuk di pagi yang istimewa hari ini, pagi Hari Raya Aidil Adha untuk kita ni bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dan hari ini Auda, Rampai Pagi kami berikan perbis kita, kami akan membawakan satu segmen iaitu segmen perkhidmatan agama. Dan untuk segmen ini pada hari ini kita akan sama-sama memberikan mengenai dengan satu topik hari ini, mendaulatkan tulisan Jawi. Dan insya-Allah narasumber yang sebenarnya sudah pun berada di studio berhari raya Aidil Adha bersama kami hari ini dan juga bis kita semua, kita telah pun menjemput Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turat Kupu SP. Jadi betul apa kata kita ucapkan selamat datanglah kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabarnya Ustaz? Alhamdulillah sihat. Apa khabar kita? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. Tapi kan Ustaz, sebelum kita ni jauh untuk mengetahui mendaulatkan tulisan Jawi ini, kami ni ingin mengetahui pengertian lebih mendalam lagi mengenai dengan Hari Raya Aidil Adha. Aidil Adha. Ya, ada dua ni ya. Aidil Adha satu lagi Aidil Fitri. Tadi ada sama Aidil Fitri Ustaz kata. Kita salah ni. Kita salah. Okey. Baik, jadi alhamdulillah ada dalam perkataan Aidil Adha ada dua perkataan sebenarnya. Satu perkataan Aid dan satu lagi Adha. Jadi Aid, apa maksud Aid? Aid ini adalah perkataan daripada ada. Apa ada? Iaitu berulang. Kata ni sebut Aid, apa tu Aid? Entah katanya. Jadi Aid ialah berulang. Kenapa dipanggil berulang? Kerana ia sentiasa berulang tiap-tiap tahun. Pasal itu dipanggil Aid. Ada. Jadi nombor satu ni kenapa dipanggil ni? Kerana ia berulang-ulang bil farah. Kata ulama bil farah. Apa maksud farah? Farah ni bukan nama orang, separah katanya bukan. Tapi farah di sana tu maksudnya ialah kegembiraan. Ia berulang-ulang dengan suasana yang gembira. Jadi itu Aid. Kemudian ada yang kedua iaitu kalimah yang kedua iaitu Adha. Apa maksud Adha? Adha bermaksud ialah satu, ada dua makna kata ulama ni. Nombor satu dipanggil Adha disebabkan waktu duha. Apa maksud duha? Iaitu setelah naik matahari sedikit. Kenapa dipanggil waktu duha? Kerana penyembelihan dibuat selepas kita sembahyang Hari Raya. Jangan sekarang semangat ia akan menyembelih awal, takutnya menyembelih semalam sudah menyembelih. Kalau yang menyembelih awal semalam ataupun tadi pagi habis subuh terus menyembelih, itu tidak dikira ibadah korban. Kerana waktunya bermula bila? Selepas sembahyang Hari Raya, waktu duha baru semangat juga. Boleh semangat tu, jangan menyembelih dulu. Ikatkah apakah mana saja. Jadi pendapat yang pertama, Aidil Adha itu ialah waktu duha. Sedangkan yang kedua, maksud daripada Adha itu ialah udhiyah. Apa udhiyah? Iaitu pengorbanan ataupun korban. Jadi dipanggillah. Kenapa dipanggil korban? Kerana hari ini tiada satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mengalirkan darah. Darah siapa ustaznya? Tante darah. Maksudnya darah itu ialah binatang korban. Kalau disebutkan binatang korban ini, jangan suka-suka hati aku akan berkorban kijang. Ada satu kena panggil ni, bukan kijang. Kena panggil apa orang Brunei? Rusak. Payau. Ini semalam saya mendengar ni. Ia akan berkorban payaunya. Boleh ke Ustaz? Katanya. Ya Allah. Jadi ini kena jelas. Kadang-kadang ayam jangan dikorbankannya. Apa segala macam. Kan binatang binatang peliharaan. Aku melihara udang Ustaz. Boleh berkorban udang katanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Binatang peliharaan di sini ni dalam Arab disebut Al-An'am. Dalam Al-Quran ada satu surah yang dipanggil Al-An'am. Al-An'am apa tu? Binatang ternak. Ustaz, aku pun ternak udang. Itu ada di menteri ya katanya. Contoh. Jadi walaupun ternak, maksud daripada Arab ini Al-An'am ini khusus 3 sahaja. 3 sahaja. Yang lain tu dia termasuk. Apa 3 itu? Yang pertama sekali ialah
Macam biasa kegemaran orang ramai apa tu? Kambing. Lem sheng dah segala macam. Allah. Pasal black pepper lagi Baik terpesan itu Pesan itu benar. Jadi kambing, apatah saja jenis kambingnya, kambing gurun, kambing biri-biri, kambing di Mesir ada saya satu kambing itu lain, pelik kambingnya. Biasanya ikong kambing ini cemani ya. Ada kambing itu cemani punya ikong. Saya kena panggil kharuf, saya pun lupa juga namanya. Apa saja yang penting ia generasi kambing. Keluarga kambing Ustaz. Keluarga kambing dan spesiesnya. Yang kedua jenis karabau. Apatah saja jenis kerabaunya, kerabau kah, sapi kah, lembu. Cuma tak apa bezanya. Bezanya namanya kali saja. Nama itu saja. Macam-macam. Adanya lembu punya susu, kerbau punya namanya. Macam-macam lah. Jadinya yang penting ni lah segala spesies cemania ni itu sudah tu yang kedua tu. Yang bertanduk, yang warna ni dan sebagainya. Ada yang lembu pasar juga. Saya rasa ada di Brunei ya. Dan yang ketiga, unta dan spesiesnya. Unta ni macam-macam jenis spesies lah. Ada perut pasar, ada perut damit dan sebagainya. Ada yang pakai belumba tu, lain-lain tu spesiesnya. Yang penting ya 3 anitah sahaja yang dipanggil sebagai al-an'am. Yang selebihnya tu segala udang, segala kuda, segala ayam, segala payau, segala rusa, itu dia masuk. Ya, kadang-kadang ada orang mesej kita ni yang berkaki 4. Termasuk segala payau, segala macam tu. Jadi sebenarnya dia masuk 3 ani sahaja. Maka anitah dianjurkan kita ni untuk melakukan ibadah korban. Melakukan ibadah korban. Kalau kambing untuk seorang. Kalau yang lain itu, yang 2 tadi itu, kerbau dan spesiesnya, unta dan spesiesnya, itu boleh bahagi. Bahagi berapa orang? Bahagi 7 orang. 7 orang. 7 bahagian. 7 bahagian itu, Ustaz katanya, aku mau korbannya. Berapa? Aku mau 2 bahagian. Ni lagi 5 ni, aku ni katanya, ni korban kan aku bagi orang. Ni 5 ni untuk makan katanya. Dia tekan bagi orang biasanya. Contoh. 5 ni kan aku makannya, pakai stok di rumah katanya. Banyak tu ya. Setahun punya stok tu. Ataupun dia akan bagi-bagi. 2 untuk korban. 3 untuk akikah. 2 lagi untuk makan sendirinya. Jadi yang sebaiknya tu kata Rasulullah, bagi dah semua. Yang sendiri itu nanti-nantilah boleh. Ni ya tah rasa bah 2 untuk orang lain, 5 untuk diri. Banyak benar tu. Jadi banyaklah kelebihannya. Kita tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Yang mana kata Rasulullah SAW, kelebihan daripada orang yang melakukan ibadah korban ini. Orang yang mampu silakan yang mampu melakukan ibadah korban silakan. Yang dapat tapi yang tidak mampu telah saja terlepaslah kelebihan daripada melakukan ibadah korban. Apa kelebihannya? Kelebihannya kata Rasulullah SAW ialah setiap daripada helai bulu kambing satu kebaikan. Soalan saya, berapa helaikah yang ada bulu kambing yang ada? Dah terkira tu. Kalau ada yang bagi jawapan, saya akan mau tahu juga. Mana tahu yang bekar satu. Apa kerjanya? Kira bulu kambing. Kira bulu kambing. Kita sudin tu. Saya tak pernah baring. Apa tu kira bulu kambing? Jadi itulah sedikit cerita berkaitan dengan Aidil Adha ini, mengenai dengan hari raya korban. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsiannya. Walaupun orang sedikit sahaja tapi cukup padat lah kan, sama-sama saling dapat mengingatkan kita ni lah kan. Di sebenar Aidil Adha, alhamdulillah. Jadi kalau tadi boleh berbalik semula ni Ustaz kepada topik perbincangan kita ni untuk hari ini. Lagi sekali untuk penonton yang baru saja bersama dengan kami ni atau ingin kami kongsikan lagi sekali audio semua. Kita bersama dengan kita hari ini narasumber kita yang mulia Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turat daripada Kupu SB. Jadi topik hari ini mendaulatkan tulisan Jawi. Kalau tuan boleh teruskan saja dengan wawancara kita hari ini mengenai dengan topik ini. Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Taurat ataupun singkatannya PPJKT.
Kan berkenalanlah sedikit dengan PPJKT. Mungkin boleh Ustaz kongsikan apa di antara peranan yang dimainkan oleh pusat ini, Ustaz, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pertama sekali sebelum saya masuk kepada peranannya tu, jadi kita ni hendaklah hendaklah jelas apa namanya benarnya ni. Kerana sebahagian daripada orang ramai salah sebutan pusat pengajian Jawi, lurus, dan kitab Turath, bukan Taurat. Kenapa Taurat dong pelajarian ni kata Quran. Quran belum selesai, Taurat terpulang, Injil, Zabur. Bukan Taurat, Turath. Tu sebutannya tu makhraj huruf. Turath, Turath. Apa dia Turath? Iaitu warisan ulama-ulama kita ni. Ini nah, kalau kita ni melihat ada sebahagian sedikit ni mana? Ini dia. Boleh. Ini sebahagian. Ini kitab kuning. Ini dia. Boleh? Ini dia, Ustaz. Nah, ni okey. Kalau kita ni membaca kitab Turas ni, maka mata mesti tajam. Alhamdulillah, orang yang ikut kami punya kelas telaki kitab Turas untuk orang awam, umur orang pincin. 60 tahun, ada yang 70 lebih tahun. Ni terbaca diorang. Walaupun tak membaca macam mana sudah tapi memang terbaca lah. Seperti ni. Diteropong, Ustaz, diteropong kali juga. Dalam hati saya, kenapa dia bawa tu seperti itu? Mungkin tadi dapat lihat. Ini dia. Okey. Okey. Ini dia. Ini sebagai contoh. Okey. Dapat? Cuba terbaca dia kalau dah. Okey. Jadi ini salah satu contoh. Ada banyak lagi kalau di pejabat saya tu satu almari. Bayangkan nipis macam mana ni ulama kata ni di luar tu. Sampai dia ada paragraf kan mana ada paragraf? Dia membazir ke atas. Kata ni masa ni kalau boleh sini kosong ni. Saya akan membanyakkan patch. Ni ulama dulu dia membazir penuh semua. Kalau esay, Ustaz, biar nampak tabal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anitah yang dipanggil Turas. Ada banyak ulama-ulama kita ni dulu tu. Ulama-ulama kita ni tu menyediakan Allahumma salli ala banyak peninggalan-peninggalan. Itu dipanggil Turas. Okey. Jadi itu kan mengenali apa dia Turas. Sedangkan apa peranan PPJKT ni? Peranan PPJKT yang pertama sekali, apa PPJKT? Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turas. Jadi yang pertama sekali ialah memberi ilmu pendidikan dan kemahiran Jawi. Memberi ilmu kemahiran pendidikan. Pasal yang akan kami ajaran ni ialah dorang anitah nanti akan jadi guru agama ni. Dorang anitah akan masuk sekolah agama. Dorang anitah akan mengajar agama di sekolah-sekolah menengah dan sebagainya. Jadi kemahiran agama dan juga Jawi. Jadi Jawi ini ada banyak. Antaranya adalah kami mendokumentasikan dan menyebarluaskan kajian Jawi dan Kitab Turas. Ini contoh. Saya megang, kita megang ni. Boleh. Kita. Boleh. Silakan teruskan, Ustaz. Jadi ini contoh daripada hasil daripada pelajar-pelajar kita ni. Namanya projek ini ialah projek dorang ni menulis buku. Pilih apa-apa saja buku, kemudian jawikan. Dijawikan. Jawikan. Pinocchio. Pinocchio. Alhamdulillah boleh masih Ustaz membaca, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini okey, mungkin tadi boleh tunjukkanlah sedikit kan kepada penonton ni, Ustaz. Ini dia. Hasil kerja pelajar-pelajar ni, Ustaz. Pelajar-pelajar. Ini pelajar sama ada di TPU, pelajar diploma. Jadi dorang dapat, alhamdulillah, di akhir daripada kursus 1 dorang dapat
menulis ejaan Jawi, mengeja dengan ejaan Jawi dengan baik dan juga tepat. Okey. Kadang-kadang dorang ni boleh mengeja Jawi, lurus ni lurus saja. Rampai pagi. Macam mana ejaan rampai? Masa aku melihat di belakang tu. Jangan ditanya di sini Ustaz. Kedapatan ke rampai? Rampai. Ada orang mengeja ramim pa alif. Wa alif? Ya. Berarti jawab tujuh Lurus. Lurus. Alhamdulillah. Ada kemuliaan di sini. Sebenarnya dah ada di belakang Ustaz. Fa alif ya. Ada orang akan mengeja rampai itu ramim paya. Ramim pa. Pa sana tu ia pakai titik satu. Ya. Bunyinya apa tu? Rampi. Ramfe. Kenapa jadi dia? Kerana pa titik satu ni ia jadi bukan jadi P. Tapi jadi F. Ramfe. Jadi ya tadi ramfe. Ramfe pagi. Ramfe pagi. Jadi lain pelang sebutan. Allahu Akbar. Baik. Okey. Di sini Ustaz, kita disatukanlah soalan itu. Okey. Mendaulatkan tulisan Jawi, tajuk mana kepentingan satu, mendaulatkan tulisan Jawi. Apa tu maksudnya di sini? Hari ini mendaulatkan tulisan Jawi. Kali ada satu kan tu di sini. Sejauh mana kepentingan mendaulatkan Ustaz? Mendaulatkan tulisan Jawi. Kepentingan. Satu lagi, Ustaz boleh mengungsikan sedikit pengalaman-pengalaman dalam tulisan Jawi di luar negara ni. Kepentingan Jawi ni kalau kita ni kan ada dalam titah ke bawah dulia. Yang mana titah ke bawah dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'azzatin wa Daulah, yang mana ia menyebutkan bahawasanya kepentingan tulisan Jawi ini untuk kita ni mempertahankan kredit dia ialah salah satunya ialah dengan memperkasakan memperkasakan identiti kita ni. Kita ni selaku bangsa Melayu. Jawi ni identiti Ketani ni sebenarnya. Ketani harian ya. Alhamdulillah. Pakai baju Melayu, sinjang, songkok. Why not nanti kita ni ubah baju Melayu pakai cap. Dah sesuai tu. Beza. Rasa-rasanya Riyati keluar esok nak kena panggil lagi. Dah dapat. Kenapa? Dia sesuai. Bukan identiti kita ni. Why not nanti kita ni jangan tak baju Melayu ni kita ni hilangkan. Macam mana? Jangan saya. Dah ada kebangsaan kita ni. Dia ada identiti. This is our cakap Arab, cakap putih. Ini adalah identiti kita ni, baju kita ni. Macam itulah juga kita ni mempertahankan tulisan Jawi. Orang bahkan dia Allahumma salli ala Muhammad, pengalaman sedikit waktu convocation antarabangsa Jawi dan warisan Melayu di Pahang, anjuran daripada UNIPSAS. Allahumma salli ala Muhammad, dorongannya melihatkan arah Ketani bangga dengan negara Brunei Darussalam. Allahu Akbar. Dorongan ini sangat berbangga dengan Brunei Darussalam. Kenapa? Bahkan katanya kalau bolehnya kata moderator ni ada salah satu daripada Rais Kupu SB mempersembahkan persembah daripada ke bawah duli untuk Sultan Pahang. Tadi itu dalam persembahan itu sebenarnya itu Jawi tu. Berbentuk wajah. Bajunya Jawi. Kejar-kejar mau je tu waktu dia orang. Ni itu salah satu saya ketika itu waktu membentang seminar antarabangsa Jawi dan warisan Melayu. Jadi saya di sana mengikuti betapa negara-negara jiran kita ni, Singapura, Malaysia, bahkan ada pembentang daripada Jepun juga. Dorang ni, subhanallah, masya-Allah, memandang tinggilah negara Brunei Darussalam. Bahkan ada seorang daripada pembentang itu katanya, Ketani berharaplahnya. Ketani berharapnya 10 tahun akan datang Ketani akan mengikuti jejak seperti Brunei. Masya-Allah. Brunei ni tanya kanak-kanak suruh baca Jawi. Rasa-rasa boleh baca dia boleh baca. Boleh. Nah, boleh. Kenapa? Pendidikan.
Pendidikan, betul. Pendidikan Ketani mempertahankan jawi ini. Sampai tidak ada yang akan keluar daripada sekolah agama, mereka akan pandai baca jawi. Sebahagian tempat, tidak perlu saya sebutkan negara mana, diorang akan mempelajari jawi ini di IPT saja. Di universiti baru tahu, ni ijaannya, ni ajaannya. Kalau sebelum itu diorang akan tahu. Jadi dan macam-macam lah lagi. Ketani maunya, Ketani akan 5 tahun akan datang seperti negara Darussalamnya. Kalau Ketani lakukan aninya, Ketani seperti negara Darussalam. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, satu kebanggaan bagi Ketani. Negara Darussalam ini menjadi contoh ke arah mempertahankan tulisan jawi. Kalau kita lihat ni Ustaz dalam perkongsian di sosial media, banyak saja pelancong-pelancong yang datang ke negara Ketani, dan salah satu yang selalu dikongsikan ialah betapa terpegunnya mereka melihat sign bot kita ni semuanya ada dalam bahasa Jawi. Banyak lagi ingin kami tanyakan ni Ustaz. Siapakan daya masa mencemburui kita ni dalam masa 1 minit Ustaz. Mungkinlah boleh mendengar sedikitlah daripada Ustaz, perkongsian Ustaz, harapan daripada pihak BIS kita Ustaz mengenai dengan mendaulatkan tulisan Jawi di masa akan datang. Ya, harapan saya ini lain dan bukan melainkan kepada penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama Ketani mempertahankan Jawi ini. Antaranya ialah bolehlah mengikuti ikut serta dan menyokong kami punya aktiviti-aktiviti yang diadakan. Ada banyak seperti program telaki kitab turas, ada program-program berkaitan dengan Jawi, tulisan Jawi, bagaimana menulis Jawi, sains Jawi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahanlah harapan saya orang ramai akan sama-sama bekerjasama aktif dalam aktiviti yang diadakan khususnya di Kupu SB. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Banyak tanya belajar Haniatul hari ini daripada narasumber kita ni yang mulia Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajang, merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turat Kupu SB. Jadi pada pagi dan terima kasih Ustaz, dan selamat Hari Raya Aidiladha Ustaz. Selamat Hari Raya Aidiladha. Mudah nak ada rezeki dan berjumpa lagi Ustaz. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, bukan tadi segmen perkhidmatan agama kita dengan tajuk mendaulatkan tulisan Jawi, banyak ilmu yang tadi peroleh pada hari ini, tapi sayangnya masa sangat mencemburui kita ni. Betul. Apapun kura auda, dengan adanya manfaat ini dapat jadi panduan kita sepanjang hayat kita ni. Daripada Rampai Pagi, mengucapkan lagi sekali kepada semua penonton Rampai Pagi, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, dan nikmatilah hari ini rezeki pada Allah. Buatlah sesuatu yang dapat menjadikan memori bersama dengan keluarga dan orang-orang yang tersayang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jaga diri.